اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat malam, salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada pada siri yang ke-122 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana setiap malam kita akan berkongsi pada jam 11 malam sedikit sebanyak daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Malam ini, pada siri yang ke-122, kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang orang-orang Ansar pada waktu perjanjian Aqabah yang kedua. Mereka telah memperingatkan kawan-kawan mereka agar jangan berbai'ah kepada Nabi kalaulah rasa tidak mampu untuk mereka penuhi janji tersebut. Namun sebelum kita teruskan, apakah yang saya nak raikan dahulu yang berada di ruang komen? Sharifah Khairah, Cik N, Ica Caca, Fatihiyah Abdul Rahim, Ahlan Ica Caca, begitu juga Ifa dan juga yang berada di ruangan FB, Cik Mas Syarif, Hasbah Fauzi, Fatimah, Acin Alin, PKF Sadariyah, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam, Azliana, begitu juga Miza, ahlan kepada semua, Roshida Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Kita berada pada tajuk di mana ada dua sahabat Ansar telah bangun dan ingatkan kepada orang-orang Madinah yang lain, jangan berbai'ah kepada Nabi kalaulah mereka rasa mereka tak mampu penuhi. Semalam kita telah baca bahawa dalam perjanjian Aqabah yang kedua ini, untuk Nabi berhijrah, Nabi letakkan 5 syarat. Syarat yang pertama, orang Madinah hendaklah patuh dan taat kepada Nabi ketika mereka bersemangat ataupun malas. Maksudnya sentiasa sami'na wa ata'na. Yang kedua, Nabi minta orang Madinah untuk bersedia menginfakkan harta ketika mereka susah dan senang. Yang ketiga, Nabi SAW minta mereka bantu Nabi bersama-sama, ajak orang kepada kebaikan dan cegah manusia yang melakukan kemungkaran. Yang keempat, Nabi SAW minta mereka jangan berhenti menegakkan agama Allah walaupun teruk dikecam oleh orang yang suka mengecam. Itu syarat yang keempat. Syarat yang keempat ni kita pernah sebut, zaman kita penting. Sebab zaman kita banyak orang buat sesuatu, tinggalkan sesuatu bergantung kepada apa yang manusia cakap. Apa yang manusia cakap. Kadang-kadang zaman kita, kalau dah teruk sangat kena kecam,
sampai dia sanggup tinggalkan walaupun benda yang dia buat itu betul. Maka itu syarat Nabi yang keempat. Tegakkan agama Allah walaupun teruk dikecam oleh orang yang suka mengecam. Dan yang kelima, Nabi minta sahabat Madinah mempertahankan Nabi sebagaimana mereka sanggup mempertahankan diri mereka dan ahli keluarga. Dan kita juga telah baca antara sahabat yang awal-awal berbai'ah, namanya adalah Barra' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Dan kemudian telah bangun dua orang dan mereka ingatkan sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Madinah, janganlah berbai'ah kalaulah rasa tak boleh tunaikan janji kepada Nabi. Maka semalam kita telah baca sahabat yang mula-mula bangun, ingatkan kawan-kawan mereka, namanya adalah Abbas bin Nadlah, Abbas bin Ubadah bin Nadlah radhiyallahu anhu. Dan semalam kita telah baca kata-kata dia. Malam ini kita nak baca sahabat yang kedua yang telah bangun dan mengingatkan orang-orang Ansar jangan berbai'ah kalaulah rasa tidak mampu untuk memenuhi janji. Ahlan-ahlan kepada yang baru join 969, Asia Kanan, Asia Husin, Acin Alin, Hayati Sani, Nur Siap, KL Sadaria, Syuha Nizam, Dipa Miko, Ustaz Nurul Azharun, Faridah Umar. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi tag rakan-rakan. Sebarluaskan, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Tuan Alisa daripada Singapura, Marda WKN, Wan Muhammad Suid, Fazlina dan juga Nur Ain, Zaitun Riza. Terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Maka siapakah sahabat yang kedua yang telah bangun sebelum orang-orang Madinah yang lain berbai'ah? Dalam riwayat muka surat 250, kita menggunakan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Dalam riwayat oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyebut bahawa mereka bangun untuk membai'ah Nabi. Maka telah bangunlah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni kita dah baca dah nama dia pada muka surat yang keberapa nama dia datang, As'ad bin Zurarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara sahabat Madinah yang awal masuk Islam, As'ad bin Zurarah. Dekat muka surat 226. Dekat muka surat 226 kita dah baca, maka sahabat yang kedua bangun ingatkan orang Ansar tentang betapa besarnya tanggungjawab bai'ah kepada Nabi ni. Maka telah bangunlah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni antara orang yang awal masuk Islam, antara orang yang banyak membantu dakwah Nabi sebelum Nabi berhijrah. Dan dia adalah antara orang yang paling aktif bantu Nabi SAW. Cuma nama dia tak terkenal sebab dia meninggal sangat-sangat awal. Sangat-sangat awal. Bahkan ada sebahagian para ulama sirah menyebut antara sahabat Mekah yang paling awal meninggal dunia dekat Madinah adalah Uthman bin Maz'un. Dan antara sahabat Madinah yang paling awal meninggal dunia adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Maka As'ad bin Zurarah ni bangun. Semalam kita dah baca Abbas bin Ubadah bangun, ingatkan orang Madinah. Kali ini As'ad bin Zurarah bangun. Kata penulis buku, bahkan beliau adalah sahabat yang paling muda dalam kalangan 70 orang itu. Dan dia meninggal dunia muda. Dia paling muda, As'ad bin Zurarah. Tapi orang hormat dia sebab dia adalah orang yang paling awal beriman kepada Nabi. Bahkan kita dah baca sebelum ini juga yang bawa sahabat Nabi Mus'ab bin Umair berdakwah dekat Madinah selama setahun sebelum Nabi datang adalah As'ad bin Zurarah juga. Di mana dibinanya Masjid Nabawi, maka tanah asal Masjid Nabawi
adalah milik anak yatim yang dijaga oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Cuma biasalah kita hanya kenal sahabat yang biasa meriwayatkan hadis. Maka sebab itu kita kenal Abu Hurairah, kita kenal Ummul Mukminin Aisyah, kita kenal Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Tapi As'ad bin Zurarah ni kita jarang dengar nama dia sebab dia meninggal sangat awal. Maka As'ad bin Zurarah bangun dan beliau termasuk orang yang paling muda dalam kalangan 70 orang. Akan yang datang ketika perjanjian Aqabah yang kedua ini adalah 70 lebih orang. 70 lelaki dan 2 perempuan. Maka As'ad bin Zurarah dia telah pegang tangan Rasulullah. Dia pegang tangan Nabi. Sambil berkata, perlahanlah wahai penduduk Yathrib. Maksud, tunggu sebentar. Sebelum kawan-kawan dia lain meneruskan bai'ah, maka As'ad bin Zurarah pegang tangan Nabi. Dia kata, tunggu sekejap. Wahai kawan-kawanku daripada Yathrib. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah. Nabi bila sampai Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah kepada Madinah Al-Munawwarah. Ahlan kepada Ila Mukhtar, terima kasih kepada Lila Mukhtar. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa kat Sejangkang baru-baru ni. Terima kasih banyak-banyak. Hatiyah Jarus, ahlan. Maka kalaulah ada yang kali pertama, selalunya saya buat live sehari 3 kali. 3 kali. Jam 8.30 pagi, hayati Quran, tadabbur. Satu hari satu ayat. Esok ayat 127 daripada surah At-Taubah. Satu hari satu ayat mengikut turutan. 6 petang penawar hati. Cuma 6 petang ni dah 3 hari saya tak dapat buat. Setiap kali petang je ada je. Tadi ada orang nak jumpa. Ada perkara yang dibincangkan. Maka 6 petang hari ni pun tak buat. Tapi selalunya insya-Allah kalau tak ada apa-apa saya cuba untuk istiqamah. Jam 6 petang kita baca kitab penawar bagi hati. Dan 11 malam, setiap malam kita baca buku sirah menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Terima kasih banyak-banyak Cik Awal untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Okey, maka As'ad bin Zurarah ni bangun. Dia pegang tangan Nabi. Dia kata dengan kawan-kawan dia, tunggu sekejap, wahai penduduk Yathrib. Kita tidak datang dengan perjalanan yang jauh ini kalau tidak kerana kita meyakini dia adalah Rasul Allah. Betul. Sebab nak datang ke Mekah zaman tu susah. Kena menaiki unta. Ambil masa 5 ke 7 hari. Masya Allah. Daripada Madinah nak ke Mekah zaman tu, ambil masa 5 ke 7 hari. Kita hari ni guna bas pun kita rasa tak larat. 5 jam, 7 jam. Kalau naik train, lebih kurang 2 jam pun kita rasa letih di antara Mekah Madinah. Para sahabat mereka datang daripada Madinah lebih kurang 5 ke 7 hari. Maka kata As'ad, kita tak datang jauh-jauh ni kecuali kita yakin ini memang Rasul Allah. Kata As'ad, dengan mengeluarkan Rasulullah pada hari ini bererti kita bersedia untuk berpisah daripada semua orang Arab dan kita sanggup mengorbankan orang-orang kenamaan kita. Maksudnya orang yang kita sayang. Maksudnya tegas peringatan As'ad bin Zurarah. Dia kata, wahai kawan-kawan, kita berbai'ah kepada Nabi ni bukan sekadar kata-kata. Bai'ah maksudnya berikan janji. Kita nak bawa Nabi ke Madinah ni bukan sekadar retorik semata-mata. Wahai orang Madinah, kita bila bawa Nabi ke Madinah, bererti kita dah isytiharkan perang dengan semua orang Arab. Sebab semua orang Arab pada waktu itu tak suka Nabi. Semua orang Arab ketika itu nak membunuh Nabi SAW. Sebab ajaran Nabi berbeza daripada penyembahan berhala mereka. Maka semua orang Arab tak suka. Maka kalaulah orang Madinah ni ambil, seolah-olah dia sanggup berperang dengan seluruh orang Arab. Lalu As'ad bin Zurarah nak tanya, sanggup ke tak? Dan kalaulah kita ambil Nabi,
seolah-olah kita sanggup korbankan orang-orang yang kita sayang. Dan kamu terancam oleh mata-mata pedang. Maksudnya kita terpaksa bersedia untuk berperang mempertahankan Nabi daripada musuh-musuh Nabi. Maka berkatalah As'ad bin Zurarah, kalau kamu dapat bersabar menghadapi semua ini, maka ambillah Rasulullah. Allah akan memberikan kamu pahala. Tetapi jika kamu bimbangkan keselamatan diri kamu, maka tinggallah Rasulullah, kerana itu adalah lebih selamat. Alasannya di sisi Allah kelak. Sangat mendalam kata-kata As'ad ni. Apa yang kita belajar? Bahawa sesiapa yang cuba untuk mengambil Rasulullah, dia perlu bersedia dengan musuh-musuh Rasulullah. Dia perlu bersedia. Sama juga macam zaman kita. Walaupun Rasulullah tidaklah ada di kalangan Rasulullah SAW tidaklah hidup pada zaman kita, maka orang yang mengambil benar-benar ajaran Rasulullah pasti kena uji. Sebab itu dalam hadis Nabi sampai bersabda, Bada'al Islamu ghariba. Islam bermula sebagai sesuatu yang asing. Wa sayaudu kama bada'a. Dan Islam akan kembali sebagaimana ianya bermula. Maksudnya asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berita gembiralah kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang asing. Maka orang yang benar-benar nak pegang pada ajaran Nabi, kadang-kala masyarakat pandang sinis kepadanya. Kadang-kala masyarakat pandang serong kepadanya. Sebab itu orang yang betul-betul mengikut ajaran Nabi, maka akan ada banyak ujian dia. Akan ada banyak ujian dia. Akan ada banyak cabaran dalam situasi kehidupan dia. Kalaulah dia benar-benar ikut ajaran Nabi 100%, maka ianya adalah tidak mudah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kita belajar, para sahabat mereka taklah mudah nak ajak Nabi berhijrah. Besar pengorbanan mereka. Mereka terpaksa melawan seluruh benua Arab. Mereka terpaksa mengorbankan orang-orang yang mereka sayang. Mereka terpaksa bersedia sentiasa kalaulah ada musuh yang nak menyerang Nabi. Cuma kata As'ad, kalaulah kamu lebih sayangkan diri daripada Nabi, maka jangan ambil Nabi. Dekat sini kita belajar, dalam perjuangan agama ini, kita kena didik untuk lebih sayang agama, lebih sayang Allah dan Rasul, lebih daripada diri. Kalaulah kita sayang diri kita lebih, maka kita takkan mampu membuat pengorbanan dan perjuangan ini. Maka kita mesti kena sayang agama, Allah, Rasul lebih daripada diri kita. Barulah kita akan sanggup melakukan pengorbanan dan perjuangan untuk agama. Sebab itu zaman kita, bahkan setiap zaman, orang kadang-kala dia lebih sanggup korbankan agama berbanding daripada kepentingan diri dia. Sebab dia lebih sayang diri dia. Dia lebih sayang diri dia. Maka sebab itu orang yang lebih sayang diri dia, dia akan sanggup korbankan agama dia. Tapi dia tak sanggup korbankan diri dia. Kerana kadang-kala ada orang diuji antara agama dengan pendirian dia. Antara agama dengan jawatan dia. Antara agama dengan banyak aspek kehidupan dia. Itu ujian yang ada bagi orang yang benar-benar berpegang kepada agama. Sebab itu kata As'ad bin Zurarah, tak mudah ambil Rasulullah. Tak mudah. Kena banyak melakukan pengorbanan. Tapi kalaulah mampu bersabar, maka pasti akan mendapat balasan daripada Allah. Dan Allah kalau balas, Allah bagi lebih daripada apa yang kita layak. Baiknya Allah. Allah kalau balas, Allah bagi lebih daripada apa yang kita layak terima. Sebab itu Allah punya baik. Kadang-kadang satu amalan biasa, Allah gandakan 10 kali ganda. Dalam surah Al-An'am, Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa buat satu kebaikan, kami balas 10 kali ganda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kita dah belajar dua orang
yang memperingatkan tanggungjawab berbai'ah kepada Nabi. Yang pertama Abbas bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Sebab itu kalaulah kita rasa dengan kita pegang agama ni tak kena uji, salah tanggap tu. Orang yang lagi kuat berpegang kepada agama, lagi tinggi ujian dia. Lagi tinggi ujian dia. Orang yang lagi kuat pegang kepada agama, ajaran Allah Rasul, lagi tinggi ujian dia. Lagi dahsyat ujian dia. Muka surat 251. Maka akhirnya kata penulis buku, terlaksanalah bai'ah ini. Bila semua para sahabat Madinah walaupun dah diingatkan, mereka kata kami sanggup terima apa pun syarat Nabi. Kami nak Nabi datang ke Madinah. Maka semua mereka berbai'ah kepada Nabi. Muka surat 251. Selepas memperakui butiran-butiran yang terkandung dalam bai'ah. Bai'ah bermaksud perjanjian. Dan bai'ah itu ada 5 perjanjian yang Nabi minta. Kita dah sebut beberapa kali. Dan setelah pemastian dan penegasan, siapa yang tegas dan pastikan? 2 orang sahabat tadi. Abbas bin Ubadah bin Nadlah, dan yang kedua adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Maka bermulalah pelaksanaan bai'ah dengan cara berjabat tangan. Nabi kalau bai'ah, memang Nabi berjabat tangan. Nabi berjabat tangan dengan sahabat. Dan sahabat tu akan ulang balik. Lalu mereka kata, baya'naka, kami berbai'ah kepada kamu wahai Rasulullah atas sekian. Sebab itu ada sebahagian guru diambil ini daripada sunnah Nabi. Maka bila dia ada perjanjian dengan anak murid dia kena amalkan bacaan Al-Quran sekian juz, anak murid dia kena amalkan doa sekian, zikir sekian, maka dia akan berjabat tangan. Maka para sahabat pun berjabat tangan. Menurut Jabir, setelah melaporkan kata-kata As'ad bin Zurarah, lalu mereka berkata, wahai As'ad, lepaskanlah tangan kamu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan bai'ah dan kami tidak menarik diri daripadanya. Kan kita dah baca tadi, bila As'ad bin Zurarah ingatkan kawan-kawan dia dengan mengambil Rasulullah, dengan berjanji berbai'ah kepada Rasulullah, bererti mereka orang Madinah kena sanggup berperang dengan seluruh bangsa Arab. Dan waktu itu As'ad pegang tangan Nabi. Maka berkatalah orang Madinah, wahai As'ad, lepaskan tangan Rasulullah. Kami nak berbai'ah, kami tak tarik diri dan kami tidak akan tinggalkan Nabi. Masya Allah. Nekatnya sahabat-sahabat Madinah dalam untuk berbai'ah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, maka bila As'ad dengar kata-kata daripada kaum dia pun happy, dia pun gembira. Maka ketika itu tahulah As'ad bin Zurarah sejauh mana kaumnya memang bersedia untuk berkorban dalam perjuangan ini. Dan yakin benarlah As'ad bin Zurarah dengan kesediaan mereka. As'ad ialah seorang pendakwah besar bersama Mus'ab bin Umair. Kita dah baca dah kisah dakwah As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair pada muka surat 243. 243. Kita dah baca kisah dia. Maka As'ad pun gembira. Dia sebenarnya bukanlah tak nak kaum dia berbai'ah. Dia nak tengok kaum dia benar-benar nak ataupun sekadar bercakap sahaja. Dan kaum dia memang dah bersedia. Dah 2 kali diberi peringatan. Mereka tetap nak berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, dan tentunya As'ad bin Zurarah merupakan ketua agama dalam kalangan mereka yang berbai'ah. Daripada sini kita nampak bagaimana Nabi bagi kepercayaan kepada sahabat-sahabat muda. Sebab tadi kita baca As'ad bin Zurarah ni adalah yang paling muda daripada 72 orang yang hadir dalam perjanjian Bai'ah Aqabah ini. Dan dia adalah yang dilantik sebagai ketua sebelum Nabi datang berhijrah.
Daripada sini kita nampak bagaimana Nabi beri kepercayaan kepada sahabat-sahabat muda. Dan banyak kali Nabi bagi kepercayaan kepada sahabat muda. Dalam salah satu peperangan lawan tentera Rom, bahkan itu adalah pasukan terakhir yang Nabi hantar sebelum Nabi meninggal dunia. Ketua dia adalah Usamah bin Zaid. Baru berusia 17 tahun. Zaman kita tengah ambil SPM, 17 tahun. Nabi lantik dia sebagai general untuk lawan tentera yang berkuasa, tentera Rom pada zaman itu. Dan banyak lagi sahabat-sahabat muda yang Nabi naikkan. Zaid bin Thabit, sahabat muda. Abdullah bin Abbas, sahabat muda. Abdullah bin Umar, sahabat muda. Bila Nabi meninggal dunia, usia dia baru sekitar 19-20 tahun. Abdullah bin Umar. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW banyak menaikkan sahabat-sahabat muda. Maka dalam kisah ini, ketua kepada rombongan 72 orang ini adalah As'ad bin Zurarah. Dan usianya adalah sangat muda. Cuma dia meninggal awal. Kata penulis buku, lantaran itu dialah orang yang terawal melakukan bai'ah ini. Ibnu Ishaq mengatakan bahawa Bani Najjar mendakwa bahawa Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama yang meletakkan tangan di atas tangan Rasulullah. Maksudnya berjabat tangan. Dalam buku diterjemah menepuk, kena tukar kepada meletakkan. Maka As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama. Tapi kita dah baca muka surat 249, sebelum dia dah ada seorang. Itulah Barra' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Selepas As'ad bin Zurarah, bermulalah bai'ah secara umum. Menurut Jabir radhiyallahu anhu, lalu seorang demi seorang daripada kami bangun kepada Rasulullah dan membai'ahnya. Maksudnya setiap orang akan pegang tangan Nabi dan mereka akan berjanji, baya'naka, kami berbai'ah, berjanji kepada kamu wahai Rasulullah dengan permintaan-permintaan yang engkau minta. Dan Nabi SAW akan balas dengan doa untuk syurga. Datang sahabat kedua, ketiga, sampailah semua 70 sahabat berbai'ah kepada Nabi. Itu cara Nabi berbai'ah dengan para sahabat yang lelaki. Kata penulis buku rahimahullah, dengan bai'ah itu Rasulullah menjanjikan syurga kepada kami. Adapun bai'ah oleh dua orang wanita yang turut sama dalam peristiwa itu hanya dalam bentuk lisan sahaja, kerana Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram baginda. Maka untuk wanita, Nabi hanya ambil perjanjian dengan ucapan. Nabi tak sentuh, tidak berjabat tangan dengan wanita. Maka ini adalah berkenaan tentang bai'ah. Bila dah selesai bai'ah, sahabat-sahabat 72 orang ni kena balik ke Madinah. Sebab Nabi belum dapat arahan untuk berhijrah. Maka sepanjang Nabi belum berhijrah ke Madinah, Nabi telah lantik 12 orang ketua yang menjadi umpama ahli mesyuarat, ahli majlis yang akan menentukan segala keputusan Madinah sebelum Nabi berhijrah. Maka itulah tajuk yang kita akan sambung esok insya-Allah, 12 orang ketua yang Nabi SAW lantik. Yang ini kita akan sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang bersama selama 30 minit ini, yang bagi gift PKHRLEP. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Fatim, Lily 1707, terima kasih banyak-banyak. Zalifah, RS Shopping, Ica Caca, Aziah Intan. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Syarifah 61, Nur Hayati Ahmad, Faizal Shah. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga dorongan FB, Fatimah, Marda WKN, Zarina Ali, Muhammad Syarizan Haji Syafi'i, Nur Jahan Karamdad. Begitu juga Dipah Miko, Halina Kadir, Marda WKN, Zaitun Rizal. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada yang komen, yang share, yang tag rakan-rakan, yang bagi gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Esok ada kuliah subuh
pengajian kitab hadis Imam Tirmizi, maka kalaulah ada live-nya saya akan kongsikan insya-Allah. Dan kita ada 3 live setiap hari. Jemput join buat yang berminat, yang berkelapangan, 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Ini adalah yang harian. Yang selain itu bergantung bila saya ada program dekat masjid dan surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.